Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung pelajaran kita. Masih lagi bab 6. Okay, gambar yang saya tunjuk ini adalah jadual berkala. Okay, dalam jadual berkala ini ada banyak jenis unsur. Okay, bagaimana kita nak baca jadual berkala? Okay, dari kiri ke kanan, awaliah nombor 1, 2 sehingga 18. Itu kita namakan sebagai kumpulan. Okey, pada atas ke bawah. Okey, contoh kumpulan 1 helium, lithium, natrium. Okey, kita sebutnya sebagai kala. Okey, setiap unsur di dalam jadual berkala, okey, ada namanya masing-masing. Tapi dalam jadual berkala ni dia beri simbol. Okey, contoh awal lihat kumpulan 1 yang warna atas sekali tu H. So bawah tu awak boleh lihat nama dia hidrogen. Nombor 1 yang atas tu proton, bilangan proton. Okey, so dalam jadual berkala ni awak lihat ada 3 warna, warna kuning, warna biru dan warna merah. Okey, 3 warna tersebut menunjukkan sama ada unsur itu adalah logam, bersifat logam, ataupun separuh logam, ataupun bukan logam. Okey, sekarang kita masuk unsur. Okey, apa itu unsur? Unsur ialah bahan yang paling ringkas. Okey, unsur ini dijumpai secara semula jadi oleh saintis. Okey, setiap unsur hanya mempunyai satu jenis zarah sahaja. Okey, contohnya besi. Jirim itu besi. Besi diperbuat daripada zinc. Zinc adalah sejenis unsur. Maka zarah yang terdapat di dalam baldi zinc tersebut hanya ada zarah zinc sahaja. Okey, contoh kedua, tabung oksigen mengandungi gas oksigen. Gas oksigen terdiri daripada unsur oksigen. Maka zarah di dalam gas oksigen adalah zarah oksigen sahaja. Okey, contoh yang ketiga, paku besi diperbuat daripada ferrum. Okey, ferrum adalah sejenis unsur. Maka zarah paku besi hanya mengandungi zarah ferrum sahaja. Okey, kita dah lihat tadi jadual berkala yang mengandungi unsur mempunyai sifat logam atau separuh logam ataupun bukan logam. Okey, jadual berikut menunjukkan perbezaan antara logam dengan bukan logam. Okey, logam kebiasaannya dia berkilau, lepas tu dia boleh mulur. Okey, mulur ni maksudnya dia boleh dibengkokkan. Okey, boleh tempur maksudnya kita boleh ketuk tanpa pecah. Okey, regangan dia kuat. Dia boleh mengkondaksikan elektrik. Okey, kondaksi tu maksudnya dia boleh mengalirkan. Okey, dia boleh mengalirkan elektrik, dia boleh mengalirkan haba. Ketumpatannya tinggi, takat lebur dan takat didih tinggi. Okey, saya bagi contoh ferrum ataupun kita sebut sebagai besi. Okey, besi kita nampak permukaan dia berkilau, boleh dilenturkan, boleh diketuk tanpa pecah. Okey, lepas tu dia susah untuk diputuskan, iaitu regangannya kuat, boleh mengalirkan elektrik, boleh mengalirkan haba, ketumpatannya tinggi. Maksudnya besi itu tenggelam dalam air. Lepas tu kalau kita nak leburkan ferrum, memerlukan suhu yang tinggi. Okey, seterusnya bukan logam. Okey, contohnya mata pensel. Okey, mata pensel itu dibuat daripada karbon. Okey, karbon adalah sejenis unsur dalam kumpulan bukan logam. Okey, jadi apakah sifat karbon? Pertama, permukaannya pudar, bersifat rapuh. Okey, tidak boleh ditempa, mudah patah.
Okey, tidak boleh mengalihkan elektrik kecuali karbon. Okey, lemah dalam mengalihkan haba, ketupatannya rendah, takat leburnya pun rendah. Okey, semua bukan logam tidak boleh mengalihkan elektrik kecuali karbon. Karbon dia boleh mengalihkan elektrik. Okey, contoh kedua bagi bukan logam, saya ambil unsurnya klorin. Okey, klorin ni ada dalam bahan peluntur dekat rumah awak. So, apa sifat peluntur tersebut? Pertama, pudar, lepas tu rapuh, tidak boleh ditempa, boleh diregangkan, tidak boleh mengkonduksikan elektrik, lemah dalam mengalihkan haba, lemah dalam mengalihkan elektrik, ketupatannya rendah, lepas tu takat lebur dan takat didihnya rendah. Maksudnya dia mudah dididihkan, cepat dididihkan. Kalau lambat dididihkan, maksudnya dia mengambil masa yang terlalu lama, itu bermaksud takat didihnya tinggi. Okey, sebagai generasi sekarang, apa yang perlu kita buat ataupun kenapa kita kena belajar unsur ini? Okey, pertama, unsur ini semula jadi memberi faedah kepada manusia. Okey, contoh dalam pembuatan barang perhiasan, okey, dalam bidang pembinaan pengangkutan kesihatan. Okey, seterusnya kita juga harus menghargai jasa ahli sains yang telah banyak berjumpai unsur tersebut dan menyusunnya secara teratur di dalam jadual berkala. Okey, kita lihat praktis formatif 6.1 muka surat 175. Okay, soalan 1, nyatakan zarah-zarah subatom. Okey, bila disebut perkataan subatom, maksudnya ada 3 sahaja, sama ada proton, neutron ataupun elektron. Okey, nombor 2, mengapakah atom bersifat neutral? Atom bersifat neutral kerana bilangan elektron dan bilangan protonnya sama. Okey, nombor 3, apakah maksud unsur? Unsur adalah bahan yang paling ringkas. Okey, soalan nombor 4, terangkan perbezaan antara atom dan molekul secara ringkas. Okey, atom ialah zarah-zarah kecil yang terdapat di dalam jirim. Molekul pula adalah gabungan 2 atau lebih atom. Okey, nombor 5, bagaimanakah unsur-unsur disusun dalam jadual berkala? Jawapan dia, unsur-unsur disusun dalam jadual berkala mengikut nombor protonnya. Okey, nombor 6, kurangkan unsur berikut kepada logam dan bahan bukan logam. Okey, boleh rujuk dalam jadual berkala. Okey, soalan nombor 7, anda dibekalkan dengan unsur X. Apakah yang anda perlu lakukan bagi mengenal pasti jenis unsur tersebut? Okey, kalau ditanya jenis unsur, maksudnya awak kena tahu sama ada jenisnya logam, bukan logam ataupun separuh logam. Okey, jadi apa yang awak kena buat kalau awak nak kenal? Pertama, awak kena kilatkan dia. Okey, kilatkan menggunakan kertas pasir. Kalau berkilat, maksudnya jenis unsurnya adalah logam. Lepas tu, kalau boleh dibengkokkan tanpa patah, maksudnya dia bersifat mulur. Okey, seterusnya kalau awak ketuk menggunakan tukar besi, ianya tidak pecah. Maksudnya dia boleh ditempa sifatnya. Itu menunjukkan logam. Okey, panaskan ia. Kalau bahan itu boleh mengalihkan haba, maksudnya bahan itu adalah logam. So, itu jawapannya sebahagian daripada apa yang awak boleh lakukan untuk mengenal pasti jenis unsur. Okey, awak harap awak boleh faham berkenaan dengan unsur. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.